أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat nama Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan agama ini dan menghidupkan sunnah baginda sehingga hari kiamat. Kita sambung suratul Alaq. Hari itu kita berhenti pada inna ila rabbika ruj'a. Namun saya nak recap ayat 5 dan 6. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni ataupun Quran yang turun ni, dia sekurang-kurangnya ada dua faedah utama. Sekurang-kurangnya ada dua faedah utama. Sangat banyak faedah sebenarnya. Tapi yang kita boleh relate dengan ayat ni ialah Quran yang turun ini pertamanya dia membawakan fakta yang sebenar. Lalu fakta yang sebenar itu gunanya untuk allamal insana ma lam ya'lam. Dia memberitahu manusia, mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Maksudnya, dia datangkan fakta untuk memandaikan akal. Quran yang turun ini, yang datang ini, gunanya untuk memandaikan akal. Itulah fungsi ilmu, untuk memandaikan akal, untuk memandaikan intelek. Namun, ada satu lagi fungsi Quran yang turun, dia bukan sekadar untuk memandaikan akal, tetapi untuk menghidupkan hati. Dia bukan sahaja mencakupi nilai intelek, tetapi juga mencakupi nilai spiritual, mencakupi nilai psikologi. Dia menenangkan jiwa, menghadirkan bahagia. Berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain, contoh matematik. Matematik kan, kita buat latihan, latih tubi, kita buat buat kira-kira. Ilmu matematik tujuannya untuk memandaikan akal. Untuk memandaikan akal. Dan dia tidak tidak berfungsi secara khusus untuk menghidupkan hati. Tak. Dari sudut psikologinya tak. Dan kadang kalau kalau kita ada, katalah kita ada masalah rumah tangga, kita tak rujuk ilmu matematik untuk selesaikan. Walaupun perkataan yang digunakan kerap kali dalam dalam pengajian matematik ialah selesaikan masalah berikut. Matematik tak boleh selesaikan masalah rumah tangga. Matematik tak boleh selesaikan kebejatan akhlak. Geografi juga tak boleh selesaikan benda tu. Kedoktoran pun sama. Namun gabungan Quran dengan ilmu yang lain itu dapat menyelesaikan sesuatu. So, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan jika kita beri tumpuan hanya pada satu bidang, maka manusia ada kecenderungan untuk jadi melampau batas. Kalla innal insana la yatgha. Dia hanya tumpu kepada intelek. Akhirnya dari sudut adab tak ada, hilang. Akhlaknya hilang. Dari sudut spiritual dia kering, kontang. Allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ramai pemikir-pemikir yang akhirnya terputus tali dari hubungan dengan Allah. Kan? Berapa ramai orang yang mengkagumi sains,
akhirnya menjadikan sains itu sebagai agama. Scientology. Kan? Dia menjadikan sains itu sebagai agama. Dan tak kurang juga manusia yang menjadikan matematik itu sebagai Tuhan. Sebab bagi dia matematik ni perfect. Dia tak mungkin berlaku kesilapan pada matematik. Sampai tahap macam tu. Kerana mengagungkan intelek. Mengagungkan intelek. Dan Quran turun bagi menyeimbangkan keduanya. Sebab tu dalam surah Fatihah penuh dengan keseimbangan. Surah Fatihah tu penuh dengan keseimbangan. Bermula daripada perkataan pertama, Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah? Apa maksudnya? Puji dan syukur. Puji dan syukur. Puji itu menyatakan fakta. Dan saya sebut tadi fakta adalah tentang intelek. Cantik kereta tu. Kan puji, kita nyatakan fakta, kereta tu cantik. Besar pokok tu. Kita menyatakan fakta. Dan dalam perkataan Alhamdulillah juga ada syukur. Dia berkaitan dengan emosi. So, bermula daripada Fatihah itu sendiri, dia ada keseimbangan tu. Puji dan syukur. Dan tatkala kita merasai nikmat kasih sayang Allah di dunia ni, Ar-Rahmanir Rahim, maka keseimbangannya ialah kita takkan boleh melampau hanya dengan alasan Allah tu Maha Penyayang, kerana pada hari akhirat nanti akan ada momen-momen, saat-saat untuk dibalas, untuk diganjari apa yang kita laksanakan. Maliki Yaumiddin. So itulah sumber keseimbangan ataupun bentuk keseimbangan. Bermula daripada surah pertama dalam Quran, suratul Fatihah. So bila Allah turunkan wahyu pertama ini, Allah nyatakan terus bahawa manusia ini jika tak seimbang, dia akan melampau. Jika tak seimbang, dia akan melampau. Hanya atas tikar sejadah tapi tak buat apa-apa, tak berusaha, tak bekerja, bagai menanggung biawak hidup. Tetap juga menyusahkan. Kalla innal insana layatgha. Dan kalau tengok di awal-awal surah ini, kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, kita nak memandaikan akal. Kemudian Allah perkenalkan kepada kita penciptaan. So di awal Allah sebut tentang teori, di akhir Allah sebut tentang praktikal. So begitulah Quran ini, dia bukan sekadar bacaan, tetapi dia menggugah, mengejutkan akal untuk terus bekerja, berfikir, dan hati semakin subur. Kenapa orang melampau? Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Dia rasa diri dia cukup. Dia rasa dengan ilmu dia cukup. Well, dia dah belajar sampai PhD, 4, 5, 6 PhD. Siapa yang boleh tandingi dia? Dia rasa cukup. Malah ar-ra'ahu staghna itu, dia tidak semestinya orang tu pandai. Tapi bagi orang yang lupa diri, dia rasa diri dia cukup. Tak perlu pada orang lain. Sama ada orang tu pandai atau tak pandai, bila dia lack of spiritual conscious, kesedaran spiritual, dia akan terjerumus kepada rasa diri dia cukup. Tuan-puan, hari-hari kita minta Allah pandu. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba bayangkan orang yang tak solat.
Apa yang diminta pada Allah? Kenapa dia tak solat? Sebab dia rasa diri dia cukup. Dia tak nak. Dia tak perlu Tuhan. Kan, saya ada baca, dengar perbualan antara seorang anak dengan ayah. Di mesej ayah dia, ayah, tolong doakan besok ada presentation dalam kelas. Presentation dekat dewan. Takut, dia kata takut. Sebab ramai orang. Lepas tu ayah dia nasihat. Relax, jangan takut. Anggap je orang-orang tu macam kawan-kawan. Supaya dapat kurangkan gementar. Kan, takkanlah dengan orang pun takut. Yang kamu tak solat tu tak takut. Ayah dia nasihat, takkanlah dengan orang pun kamu nak takut. Sedangkan kamu hari-hari tak solat, dengan Tuhan kamu tak takut. So rupanya manusia ni dia akan menjadi semakin parah kalau hatinya itu tidak dihidupkan. Sampai ke tahap hilang kemanusiaan. Hilang peri kemanusiaan. Kita pernah lalui dulu mula-mula. Tak tahu kuliah ni ke atau kuliah apa nama, Opah Sabaria. Tentang surah Yasin. Rasa kelas lagi 1 kot. Tentang surah Yasin. Kalau kita lihat surah Yasin itu, Allah sebut 5 kali. Allah sebut berapa kali? 5 kali tentang hidup. 5 kali tentang hidup. Sekejap saya share. Sawa innama tunziru man tawa'a dzikra inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami yang menghidupkan yang mati. Kami yang menghidupkan yang mati. Jauh sebelum itu, Allah sebut tentang wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, sama ada kamu bagi peringatan kepada mereka atau tidak beri amaran pada mereka, mereka tetap kekal tidak beriman. Kenapa tak nak beriman? Sebab hati sudah mati. Hati dia dah mati. Hati yang mati, keras, datangkanlah apa pun nasihat, dia tetap tak nak terima. Kan? Dia tetap tak nak terima. Kerana peringatan, innama tunziru, kerana peringatan itu adalah bagi siapa-siapa yang nak ikut Quran. Az-Zikra ni Quran. Wa khasyiyar Rahman, dan takut. Takut dia dekat hati. Kalau hati keras, dia takkan bergetar. Ketakutan ni adalah getaran. Kalau orang Sabah kata abak-abak. Hati tu duk-dap. Bergetar. Benda keras, beku, dia takkan bergetar. Dan hanya saja kami yang menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan benda yang mati. Kalau Allah boleh menghidupkan jasad yang mati, Allah juga boleh hidupkan hati yang mati. Perlunya berdamping kita dengan Quran supaya hati ini kekal, subur dan hidup. So kalaulah kita boleh datangkan kesedaran itu. Kan orang tak solat, kenapa dia tak solat? Dia tak baca Quran. Dia tak faham tentang Quran. Sebab tu tak rasa dekat hati ni keperluan untuk solat. Kenapa orang buat jenayah? Sebab dia tak baca, dia tak faham tentang Quran. Tentang Quran.
Kerana Quran ini akan menghidupkan benda yang mati. Betul. Sulit bagimu bukan bererti sulit bagi Allah. So, yang pertama, kenapa manusia melampau tadi? Yang pertama kerana dia istaghna. Dia rasa cukup. Dan yang kedua, ingatan terhadap hari akhirat kurang. Ingatan terhadap hari akhirat kurang. Inna ila rabbikar ruja'a. Allah bagi tahu sungguh hanya kepada Allah dia akan kembali. So bila ingatan kepada hari akhirat kurang, tadi dia rasa diri dia cukup dan tak ingat akhirat, dia akan jadi melampau. Dia akan jadi melampau. Sebab bila dia ingat akhirat, dia akan penuh sedar bahawa dia tak punya apa-apa pun. Dia akan penuh sedar bahawa dia tak punya apa-apa pun. So, nak menghidupkan hati yang mati, kena perkemas ataupun kena berusaha untuk ingat akhirat. Bila sebut ingat akhirat, bukan kita tak tahu tentang akhirat. Kita perlu peringatan-peringatan. Yelah, manusia ini kan pelupa. Kita perlu kepada peringatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat faham manusia. Maka Allah sudah pun sediakan peringatan-peringatan bertebaran dekat keliling kita tentang akhirat. Wah, macam mana? Allah sudah sediakan dekat sekeliling kita peringatan tentang akhirat. Cuba tengok rumput. Cuba tengok pokok. Dia tumbuh dari tanah. Dia tumbuh dari tanah. Kita nanti akan bangkit dari kubur, tumbuh macam pokok tu dari tanah. Cuba tengok rumput tu tumbuh. Kan? Rumput tumbuh bukan satu-satu. Tapi dia tersebar. Dia rapat-rapat macam berbaris. Kita nanti dekat mahsyar rapat-rapat berbaris. Sedang menunggu keputusan dari Allah. So, tengok rumput, ingat mahsyar. Tengok langit. Langit ada potensi untuk jatuh berkeping-keping. Matahari akan digulung. Benda dah ada. Tinggal kita kena ubah cara memandang. Pokok bukan sekadar pokok. Tapi itulah tanda bahawa kiamat itu, akhirat itu akan berlaku. Itulah fungsi Quran. Semua tu ada dalam Quran. Tinggal lagi bila Quran itu sudah terkesan menjadikan hati kita hidup, maka tindak tanduk kita akan lebih mudah terkawal. Tengok rumput, kita rasa insaf. Tengok orang lain, kemuliaannya lebih mulia dari Kaabah. Lalu kita jaga diri daripada mengeluarkan perkataan yang tak elok. Kerana ingat tentang akhirat. Kan akan lebih jadi harmoni. Tapi sebab kita hidup ar-ra'ahu staghna, kita rasa cukup, tak perlu pada peringatan, tak ambil kisah pun pada rumput, pada langit, pada bulan, pada matahari. Akhirnya kita lupa bahawa kita akan kembali pada Tuhan. Mudah terima rasuah, mudah menipu, merompak, meragut, tak solat. Maka manusia tu tetap melampau batas. Kalla innal insana la yatgha. Tu hubungan 3 ayat ni.
Kalau tadi tentang ilmu dan pecahannya, dan sekarang Allah bagi tahu tentang kesan dia. Okay, next. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Okay, latar belakang ayat ni ialah Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal dengan konco-konco dia berusaha untuk mengganggu Nabi. Berusaha untuk mengganggu Nabi. Dan nanti kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Abu Jahal itu sebenarnya ada potensi, tapi dia abaikan. Dia abaikan. Okey. Ara'aital ladzi yanha. Ayat ini adalah ayat zajrun. Apa zajrun? Apa nama? Allah bagi contoh. Bagi contoh kepada kita, bagi ingatan kuat kepada kita terhadap mereka yang tegar melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bermula daripada ayat ni Allah ceritakan ada seorang individu yang begitu kuat menentang Nabi. Asalnya dia sangat sayang Nabi. Waktu Nabi lahir, dia korbankan 100 ekor unta. Berapa? Dia korbankan berapa? 100 ekor unta. Harga seekor unta. Kambing 490. Unta berapa harga unta? Sekejap berapa korban unta? Dia bermula 625 sehingga 4,300. Tu mai kurban. 4,300. Ni harga seekor unta. So Abu Jahal 8,000. Abu Jahal dia korbankan 100 ekor unta kerana sangat gembira lahirnya Nabi. So Nabi sebenarnya dia ada gelaran. Gelaran dia apa? 200 ekor unta ke 100 ekor unta. Sebab sebelum tu Abdullah juga dikorbankan 100 ekor unta oleh Abdul Muttalib, oleh bapa dia. Kisah tu kita tahu kan. So apa berlaku? Dia sangat sayang Nabi. Tapi kerana Nabi dilantik jadi Nabi, maka dia daripada sayang menjadi benci. Sebab dia ada kepentingan. Dia rasa dia lebih layak. Abu Jahal ni digelar orang sebagai Abul Hakam. Itu gelaran dia, Abul Hakam. Apa maksud Abul Hakam? Bapak pandai. Bapak bijak hati. Abul Hakam. Bapak pandai ataupun bapak bijak. Tapi kerana dia rasa bijak itulah, dia melampau. Dia rasa cukup. So rupanya kebijakan, kepandaian kita perlu disulami dengan ni, emosi. Emosi apa? Psikologinya apa? Humble, tunduk, merendah diri. Perlu disulami dengan itu.
Jika tak, kita akan melampau. Dan bayangkan masyarakat Mekah, sebulat suara setuju panggil orang yang sama ni dengan panggilan Al-Amin, yang paling dipercayai. Ada alif lam tau. Ada alif lam. Al-Amin, yang paling dipercayai, yang paling terpercaya. Di tengah-tengah kebejatan isu moral yang menggila itu, mereka ada manusia yang mereka sangat percaya. Tapi bila baginda mula bacakan wahyu, bawa tauhid, kenalkan Allah, mereka pusing 360 darjah. Dia lawan habis-habisan. So Abu Jahal ni, dia ni orang penting. Kan tadi sebut Abul Hakam, dia ni orang penting. Dan dia banyak menentang Nabi. Tapi dia ni lain sikit. Dia ni lain sikit. Lain macam mana? Malam-malam dia pergi rumah Nabi nak dengar Quran dibaca. Sampai kantoi dengan kawan dia. Antara kawan rapat dia yang juga kuat menentang Nabi adalah Walid bin Mughirah. Tapi Walid bin Mughirah ni menentang Nabi, dia membabi buta. Dia bulldoze je. Tapi Abu Jahal ni lain sikit. Abu Jahal lebih disenangi dan dipandang tinggi oleh musyrikin Mekah. Dia antara pembesar, VVIP. Kedudukannya tinggi kalau nak dibanding dengan orang lain. Dia pemuka kafir Quraisy. Dan ada seorang lagi selain dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ni bendahari, kaya, handsome tapi pengecut. Dia tak ikut pun perang Badar. Dia upah orang lain untuk pergi bagi pihak dia. Dia bayar, dia upah orang lain untuk pergi bagi pihak dia. Sebab dia takut mati. Tentang dia ni nanti kita belajar dalam surah Al-Lahab. Tapi Abu Jahal ni berani. Pergi perang. Perang Badar. Dan waktu perang Badar, dia mati dibunuh. Waktu perang Badar. Dan waktu dia nak dibunuh tu pun, ni Abu Jahal ni, waktu dia nak dibunuh tu pun, dia minta Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud ni? Anak muda yang beriman dengan Allah. Kan, anak muda didikan Nabi. Dia minta Abdullah ibnu Mas'ud yang bakal membunuhnya supaya tetap leher dia ni tinggi sikit. Tuan-tuan, tengok, nak mati pun dia suruh tetap tinggi sikit berbanding orang lain. Nak mati pun dia masih nak dipandang tinggi. Itu Abu Jahal tu. Dia lawan dengan Ibnu Mas'ud 101. Sebelum kau tak aku, tetap kat sini tinggi sikit. Nak mati pun disuruh tetap tinggi. Nak dipandang tinggi. So dari itu, kita tahu yang dia ni sombong, tinggi diri, bongkak. Tapi kita melihat manusia ni, kita menilai atau menerangkan tentang sifat-sifat manusia ni, dia bukan hanya benda yang buruk-buruk saja, kan? Abu Jahal ni dia pemurah berbanding Abu Lahab yang bakhil. Pemurah macam mana? Tu 100 ekor unta dia boleh sembelih untuk Nabi. Dia sanggup keluarkan wang untuk perang Badar, untuk jatuhkan agama.
Satu sudut kita lihat Abu Bakar keluarkan wang 100% milik dia untuk agama, untuk perang Badar. Abu Lahab juga keluarkan wang untuk perang yang sama. Kan kita dah lalui alam naj'al lahu apa nama najdain, dua bukit yang tinggi, dua jalan yang mendaki. Jalan untuk agama pun sukar, jalan menjauhi agama pun sukar. Nah, ini tentang Abu Jahal. Dan Walid bin Mughirah, kawan dia tadi, dia ni dia ikut Abu Jahal. Dan dia seorang yang bijak, berstrategi. Bijak berstrategi. Dan dia berulang kali guna pendekatan memujuk. Pujuk Nabi untuk meninggalkan agama. Dialah yang cadangkan tahun ni kita sembah Tuhan kau, tahun depan sembah Tuhan aku pula. Dia yang cadangkan. So, Abu Jahal disebut dalam surah ini kerana kedudukannya dalam masyarakat dan kuatnya dia menentang Nabi. Dan sememangnya kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, sampaikan pernah Nabi berdoa. Kedudukan dia sangat tinggi, Nabi pernah doa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar atau Amr. Umar atau Amru. Muliakan Islam dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Amru bin Hisham, Abu Jahal. Kenapa Nabi sampai doa macam tu? Sebab Nabi nampak kelebihan Abu Jahal ni. Kalau dia masuk Islam, dia ada kedudukan, dan bayangkan kalau dia masuk Islam, pengaruh dia tu akan memberi kesan kepada orang lain. Dia akan bawa kebaikan. Ramai akan ikut dia kalau dia masuk Islam. Begitu juga dengan Umar. Nabi nampak Umar, ketegasan dia. Banyak kelebihan. Dengan masuknya Umar, maka daripada 3 tahun pertama itu dakwah secara senyap-senyap, bertukar kepada dakwah secara terang-terangan. Itulah strategi Umar. Berani. Berani. Di antara kedua ini, siapa yang masuk? Umar Al-Khattab. Menjadi Muslim. Dan beliau sangat banyak membantu mengembangkan agama. Sangat banyak inovasi-inovasi, penemuan-penemuan baru sewaktu baginda menjadi khalifah, sewaktu beliau menjadi khalifah. Dibayar gaji, sistem pos zaman Umar. Zaman Umar. Dan kita dah lalui surah sebelum. Apa surah sebelum ni? Apa surah sebelum Alaq? Surah At-Tin. Kan? Surah At-Tin. Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan surah At-Tin tentang potensi. Dan sekarang Allah bagi tahu Abu Jahal ni ada potensi. Dia ada potensi. Malangnya dia tak guna potensi itu. Maka kerana itu, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dia diturunkan serendah-rendahnya. Dia ada potensi. Tapi dia deny. Dia kuat. Dia mulia. Sangat bersemangat. Kedudukannya tinggi. Malah kecintaan Abu Bakar pada Quran. Dia suka dengar Nabi baca Quran. Dia curi-curi dengar. Waktu malam. Antara yang suka curi-curi dengar Nabi baca Quran ni malam, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb
dan Akhnas bin Syuraik senyap-senyap datang ke rumah Nabi malam hari. Tengah-tengah diorang duduk dengar. Lepas tu bila nak balik tu kantoi. Terserempak. Terserempak sesama mereka. Lepas tu masing-masing terkejut sebab nak cover malu. Diorang janji. Dah tak pergi lagi. Janji ni, 3 orang ni tak pergi lagi. Sebab nak jaga maruah. Pembesar Quraisy kot. Siang tolak Nabi, malam dengar baca Quran. Tapi besok malam, mereka jumpa lagi orang yang sama, terserempak lagi sekali. Dan kali ini mereka betul-betul berjanji. Tidak lagi akan datang. Sebab kalau orang lain tahu, oi malu. Malu. Tapi setelah berlaku, tempoh masa yang lama, Akhnas pernah tanya kepada Abu Sufyan. Pernah tanya pada Abu Sufyan, ceritakan padaku wahai Abu Hanzalah. Gelaran Abu Sufyan. Anak sulung dia nama Hanzalah. So, ceritakan pada aku, Abu Hanzalah, apa yang kamu rasakan saat kamu mendengar Quran itu dibacakan dari Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Sa'labah, demi Allah, aku telah mendengar suatu yang aku tahu maknanya dan aku juga mendengar suatu yang aku tidak tahu maknanya. Maka Akhnas menyampuk dan aku demi Allah juga merasakan hal yang sama. Merasa mendapat kesan yang sama dari Abu Sufyan. Maka Akhnas meneruskan langkahnya ke kediaman Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, dia tanya, apa yang kamu rasakan saat mendengar dari Muhammad? Abu Jahal menjawab, apa yang aku dengar? Dengan gaya diplomasi dan rasa sombong yang tinggi, dia berkata, kita telah bersaing dengan keturunan Abdi Manaf. Keturunan siapa? Keturunan Nabi, Abdi Manaf. Dalam kemuliaan. Mereka memberi makan orang, kita pun bagi makan orang. Mereka menolong orang, kita juga menolong orang. Mereka memberi juga, kita juga memberi. Sampai kita kalah seperti halnya tadi malam. Seolah kita adalah kuda yang tergadai. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat Abu Jahal tu? Selama ni kita bersaing. Ni sepupu. Keluarga sana mulia, keluarga kita juga mulia. Keluarga sana buat baik, kita juga buat baik. Tapi akhirnya kita kalah sebab tadi malam dia dapat Quran, kenapa kita tak dapat? Itu je punca dia. Punca dia apa? Ni, sekatan di hati ni. Kan? Pangeran Puan Nur Alam sebut tentang tak masuk hidayah. Dia bukan as simple tidak masuk hidayah. Hidayah tu tak masuk melantun sebab ni, di hati. Hati kita, kalau ada sesuatu, ada mazmumah, hidayah tak masuk. Hidayah tak masuk. Lalu dia tidak berubah. Hanya kerana dia melihat persaingan. Dan dia rasa, kenapa orang tu dapat Quran? Kenapa kami tak dapat? Kami juga layak, kami juga buat baik, kami juga daripada keturunan yang baik-baik, yang mulia. Malah kami ni pembesar. Why? Kenapa dia yang dapat? Kenapa dia dipilih? Kenapa bukan kami? Akhirnya hati dia terus tutup. Sedangkan dia ada potensi. Kita semua ada potensi, tuan-puan. Kita semua ada potensi. Itu pentingnya mendidik hati. Pentingnya ingat kita bakal kembali pada Tuhan. Pentingnya ingatan pada akhirat. Sebab semua itu membantu proses melunakkan hati.
Semua tu membantu. Sebab bila hati sudah lunak, mudahlah hidayah tu landing. Mudah. Nah, ni hari ini kita belajar dari sang Abu Jahal. Lalu Akhnas berkata, aku tak perlu berbahasa-bahasi dengan kau. Sekarang jelas, telah datang seorang Nabi dari bangsa kita. Bukankah dia tu bangsa kita? Patutnya bangga yang telah diberi wahyu kepadanya. Bila kita akan menyambut kesempatan yang emas ini? Dan Akhnas lebih rasional memikirkan, pedulilah tentang bangsa ataupun pedulilah dengan keturunan. Dia tu bangsa kita. Patut kita sambut dia. Inilah masa yang sesuai. Ini masa emas. Dengan sombong Abu Jahal berkata, demi Allah kita tidak akan mengimaninya dan membenarkannya. Tengok. Bila dia bersaing, akhirnya dia tolak segala bentuk kebaikan daripada orang tu. Terus dia bagi kata putus. Kan dia buat keputusan ni, dia bagi kata putus. Demi Allah kita tidak akan mengimaninya dan membenarkannya. Bila dia sudah bagi kata putus, that's it, Allah granted, tutup terus hati. Tutup. Kenapa Abu Jahal sebut nama Allah? Kerana adat masyarakat Arab, mereka sudah lama mengenali menggunakan nama Allah itu. Tapi cara penggunaan yang berbeza dengan apa yang sepatutnya. Bagi mereka, Allah itu hanyalah Tuhan yang menciptakan. Tidak lebih dari itu. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan. Tidak lebih dari itu. Yang bagi rezeki lain, yang bagi kemakmuran lain, yang bagi anak lain. Allah tu salah satu daripada nama-nama Tuhan yang ada. Dan Allah itu yang menciptakan. That's it. Dia percaya ada Allah tapi tak beriman. Dia tidak beriman. So, bila dia buat keputusan begitu, Allah terus tutup. So, dari kisah tu, dia tak boleh terima yang dia tidak mulia. Dan benda ni tuan-puan, benda ni jadi barah kalau kita layan. Penyakit ini kalau tidak dirawat dengan betul, penyakit hati yang ini ni, kalau tak dirawat dengan betul, dia menjadi barah yang cukup parah. Saya mulakan tadi, kita ada dua dimensi kan. Ilmu tu ada dua dimensi, satu intelek dan satu spiritual. Sama macam Alhamdulillah tadi, dia ada teori dan praktikal. So penyakit juga ada dua. Satu penyakit fizikal dan satu penyakit hati. Kita sanggup ambil insurans, bayar bulan-bulan untuk cover kalau kita sakit pergi hospital sedap sikit untuk dirawat fizikal. Tapi apa yang kita korbankan untuk rawat penyakit hati? Apa yang kita korbankan untuk rawat penyakit hati? Penyakit fizikal kita sanggup jumpa doktor, pergi emergency. Tapi penyakit hati, ada kita kisah. Kan, tangan di bahu, mata ke atas. Maka seimbang itu penting. Kita sanggup berbasikal puluhan kilometer. Tapi masjid sebelah rumah pun tak sampai. Seimbang. So, kita ada potensi. Kita semua ada potensi. Tapi Abu Jahal
gagal memanfaatkan potensi. Hanya kerana ni, hati bersaing. Suatu bahaya kalau kita hanya beri tumpuan dalam pendidikan exam oriented. Hanya tumpu peperiksaan, menggalakkan persaingan antara anak-anak. Dan dia akan lahir generasi yang tak peduli orang lain. Yang penting aku. Yang penting aku berjaya. Aku yang cemerlang, bukan orang lain. Dan akhirnya dia rasa cukup. Tak perlu pada orang lain. Yang dapat A ni aku. Aku bersaing. Kenapa orang lain lebih tinggi dari aku? Ini tak boleh jadi. Tangan di bahu, mata ke atas. Tak faham? Alamak, macam mana nak buatnya? Tangan di bahu, mata ke atas. Whatever. Macam tu lah. Macam tak kisah. Ubat penyakit hati antaranya ialah baca Quran. Baca Quran. Sebab bila yang itu tidak dirawat, bila penyakit hati itu tidak dirawat, maka dia menjadi barisan hadapan untuk menegah, melarang orang buat baik. Macam mana tu Ustaz? Apa yang dibuat oleh Abu Jahal? Kan tadi dia buat perbandingan. Diorang buat baik, kita juga buat baik. Diorang menderma, kita juga menderma. Diorang mulia, kita juga mulia. So sekarang ni diorang dapat satu kelebihan. Kita halang. Kita halang. Ara'aital ladzi yanha. Adakah kau nampak orang yang melarang, menghalang? Sebab ni. Dia halang. Itu yang masyarakat kita ni. Masyarakat kita. Di luar ni, di depan, sangat sopan, sangat santun. Kesopanan dan kesusilaan. Tapi di belakang, di penyakit hati tu busuk. Sama-sama niaga. Hantar santau. Tak boleh tengok orang lain lebih. Itu penyakit masyarakat Melayu. Kita kena usaha ni, ubat hati ni. Kena usaha untuk ubat hati. Ara'aital ladzi yanha. Akhirnya dia akan menghalang, dia akan menjadi batu penghalang. Orang nak buat kebaikan. Orang nak ibadah, dia halang. Nak buat kebaikan, dia halang. Kan? Berbuih mulut, tegur sajat. Cuba tengok siapa yang backup. Dia nak buat Oktoberfest. Minum arak. Jadikan pesta. Kita halang. Dia cakap kita kolot. Hati. Mabuk, langgar orang, mati. Langgar orang tak bersalah, mati. Lepas tu mengaku, ada kad OKU. Sebab ada kad OKU, maka kau bebas buat apa yang kau nak. Hati. Pan. So, kedua-dua Umar dan Abu Jahal sebenarnya mempunyai semangat kuat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mempunyai semangat yang tinggi. Tapi Abu Jahal punya ego terlalu tinggi. Sehingga dia tak nak tunduk kepada kebenaran. Oleh kerana sakit hati. Sakit hati. So next time,
kita akan tengok ada beberapa occasion. Ada beberapa occasion yang berlaku antara Nabi dan Abu Jahal ni, sehingga daripada sakit hati itu dia jelmakan kepada perbuatan fizikal. Daripada sakit hati, asalnya benda tu dalam hati je, orang tak tahu. Kalau kita sakit hati pada orang, orang tak tahu. Sebab sakit hati kita tu tak terpancar dalam hati. Tapi tak kala dia terdorong untuk melakukan sesuatu, kesan dari sakit hati, that's it. Maka dia mula buat sesuatu pada Nabi. Dan ada beberapa kisah. So, kerana dah sampai pukul 9, kita akan sambung lain kali. Jeng. So, nanti kita akan lalui ada beberapa kisah pertemuan antara Nabi dan Abu Jahal. Ada dua kisah. Dua kisah latar belakang ayat Ara'aital ladzi yanha. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih kerana bersama pada pagi ini, pagi tahun baru, dan moga-moga Allah buka pintu-pintu kejayaan dan asbab untuk kita dapat mengubati hati dan memiliki hati yang sejahtera untuk kembali kepada Allah. Bukankah kita rindukan panggilan-panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenteram dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini, pagi tahun baru Ma'al Hijrah. Syukur Alhamdulillah. Semoga kita akan terus bersama dengan Ustaz lagi dalam kuliah-kuliah seterusnya bagi terus melembutkan hati kita, terus menjauhkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak elok seperti rasa sakit hati. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan terus bersama lagi dengan Ustaz, insyaAllah. Terima kasih kepada semua jemaah Gema Nur Iman kerana terus sudi berada di dalam kuliah ilmu, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada petang ini dalam kuliah asar untuk pengajian hadis 40. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Selamat tahun baru. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Selamat Al-Hijrah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat tahun baru Assalamualaikum. Ustaz dan semua. Semoga sihat-sihat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.